Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ahli kumpulan saya adalah saya sendiri, Diana Azlin, Toshini, Zikri Amri, Izati dengan Alia Syairah. Okey, kami ingin menceritakan tentang Nike Incorporation. Okey, background Nike ni pada akhir 1950-an, seorang jurulatih veteran Bill Bowerman tidak berpuas hati dengan kasut lari yang dijual di pasaran yang menggunakan kulit dan logam yang berat. Bowerman ketika itu merupakan seorang mentor, jurulatih dan juga rakan kepada Bill Knight, iaitu rakan kongsinya dalam syarikat Blue Ribbon Sport yang merupakan nama sebelum Nike digunakan atau diperkenalkan. So nama tu sebelum tu adalah Blue Ribbon Sport. Bowerman mula menceburui dalam bidang kasut lari sejak tahun 50-an dan beliau pernah menghantar idea-ideanya untuk menambahbaikkan lagi kasut para atlet pada ketika itu ke beberapa syarikat kasut, tetapi ideanya tak diterima oleh mana-mana syarikat. Jadi beliau ni belajar cara buat kasut dengan tukang kasut tempatan. Phil Knight merupakan atlet pertama yang mencuba kasut yang dihasilkan oleh Bowerman, tetapi Phil Knight ni tak dapat mencuba lama kerana rakan sepasukan dia iaitu Otis Davis ingin mencubanya dulu. Davis amat sukakan kasut tu sehingga tidak mahu memulangkannya. Davis telah memakai kasut Bowerman ketika menyertai Sukan Olimpik pada tahun 1960 dan telah memenangi pingat emas dalam acara 400 meter. Dari situlah Bowerman ni dia telah menerima tempahan kasut mengikut saiz kaki atlet. Maknanya dia buat kasut based on kaki-kaki atlet. Dia ukur dulu kaki-kaki atlet tu. Bowerman ni dia telah menggunakan pelbagai jenis kulit seperti kulit kangaroo, rusa, ular dan sehingga kan pernah mencuba menggunakan sisa ikan untuk mencari bahan yang paling ringan, tahan lasak dan boleh diregangkan. Bowerman rasa kasutnya tu adalah kasut yang paling terbaik dalam dunia kerana mempunyai telapak kasut yang bagus. Tetapi apakan daya, tiada satu pun syarikat Amerika Syarikat yang ingin menghilangkan kasutnya. Terus ini. Akhirnya terdapat peluang apabila Knight telah dapat menghubungi O'Neill pada tahun 1964. Kedua-dua rakan kongsi ini mula melabur dalam perniagaan mengimport dan menjual kasut sukan dari sekaligus membuka ruang untuk Bowerman mengetengahkan ideanya. Bowerman menyampaikan idea-idea bernasnya sambil melawat kilang di belajar tentang mesin menguntung dan menjahit kasut. Beliau pulang untuk cipta prototipe baru. Next. Kejayaan pertama Bowerman adalah dengan kasut yang dinamakan Tiger Cortez. Kasut ini telah disukai oleh semua orang. Ianya merupakan stabil dan selesa dipakai di atas jalan. Rupa bentuknya amat cool sehingga kan ianya bukan sekadar menjadi kasut lari, malah rakyat Amerika. Apabila Knight dan Bowerman mengambil keputusan menghentikan import melalui Blue Ribbon Sports, mereka melancarkan Nike sebagai jenama kasut sukan. Bowerman juga mendapatkan paten bagi hasil inovasinya dalam kusyen tapak kasut Cortex. Pada bulan Julai 1973, Runner's World Team telah mengelarkan Nike Cortez sebagai kasut lari paling popular di Amerika Syarikat. Okey, Alia? Nike Cortez hanyalah permulaan bagi Bowerman. Beliau telah mencipta pelbagai jenis kasut yang mampu membantu memberikan keselesaan kepada atlet. Pada tahun 1979, mereka melancarkan teknologi Nike Air. Ini membolehkan mereka menguatkan lagi kewujudan pelbagai pesaing kuat dalam industri kasut sukan. Nike adalah sangat drastik dan pantas sehingga membolehkan mereka tersenarai sebagai saham terbitan awam pada penghujung 1980.
Tidak lama kemudian, jenama kasut Nike menjadi popular di kalangan penggemar sukan sehingga berjaya menjadi pembekal nombor sukan di Amerika Syarikat bermula pada tahun 1982. Pada tahun 1985, mereka memulakan rekaan kasut signature bagi seorang NBA iaitu Michael Jordan. Populariti Jordan yang sedang meningkat telah menonjolkan jualan kasut Nike sehingga memecahkan rekod. Nike secara terus-menerus telah melancarkan edisi terbaru kasut sukan. Mereka membangunkan Nike Shop pada tahun 2000 yang diterima baik oleh masyarakat. Hari ini, Nike merupakan satu empayar gergasi yang menyatukan pelbagai seperti tenis, bola sepak, kriket dan baseball di bawah satu bumbung. Sikap tidak putus asa Bill Bowerman dan Phil Knight telah menjadikan satu syarikat yang paling menguntungkan dan paling terkenal di seluruh dunia. Zati? Hari ini, empayar gergasi yang menyatukan pelbagai jenis sukan seperti tenis, bola sepak, kriket dan baseball di bawah satu bumbung. Sikap tidak putus asa Bill Bowerman dan Phil jadikan Nike sebagai satu syarikat yang paling menguntungkan dan paling dikenali di seluruh dunia. Syarikat ini mengajikan sekitar 76,700 orang di seluruh 2019. Nike Incorporation menjana sebahagian besar pendapatan syarikat dengan kira-kira $15.9 bilion AS pada tahun 2019. Meaning of Nike logo. Logo Nike direka oleh Carolyn Davidson pada tahun 1971. Pada mulanya, logo itu disebut sebagai serat yang terkenal sebagai swoosh. Swoosh merujukkan kepada serat yang digunakan kasut Nike pada masa itu. Logo Nike swoosh membuat penampilan umum pertama pada musim bunga tahun 1972. Pada masa itu, simbol Nike dicetak pada vamp kasut sukan. Syarikat itu mendaftarkan logo tersebut sebagai tanda dagang 95. Sejak itu, tanda Nike adalah identiti jenama eksklusif Nike Incorporation. Swoosh adalah suara yang kita dengar apabila sesuatu melintas dengan kita. Kata ini bermaksud suara, kelajuan dan pergerakan yang pantas. Sebab tu diperguna nama Nike, sebab dia pantas. Ini adalah alasan bahawa logo khusus dalam bentuk yang menunjukkan. Negara Nike Incorporation. Nike adalah peneraju pasaran kasut sukan dan pakaian dunia dan beroperasi di lebih daripada 200 negara. Eropah, Asia, Amerika Utara dan Latin adalah mana Nike menjual produknya yang menjadikannya organisasi yang benar-benar global. Z. Hello. Struktur organisasi Nike Incorporated. Nike mempunyai struktur organisasi bahagian geografi. Struktur ini syarikat dan organisasi global serta keunikan keadaan di pasaran serantau. Struktur berfungsi sangat terkenal dan dalam struktur organisasi Nike. Struktur berfungsi. Semua jabatan berada di bawah Presiden. Amerika Syarikat, Amerika Utara, Eropah Barat, Eropah Tengah dan Eropah Timur. China Besar, Jepun dan adalah bahagian wilayah struktur Nike.
Operasi setiap bahagian terpisah antara satu dan yang lain. Bahagian daerah diberi mengambil keputusan di wilayahnya, tetapi ada batasan untuk autonomi itu. Pemeriksaan rapi dilakukan di bahagian-bahagian ini. Oleh itu, ini menghalang mereka melakukan perkara yang tidak beretika atau tidak sesuai yang boleh merosakkan seluruh imej syarikat. Bahagian lain dalam struktur organisasi adalah bahagian pelesenan anak syarikat Nike. The Converse adalah dimiliki dan pengurusan di bawah kendalian korporasinya. Jenama mempunyai seperti Converse. Sebaliknya, bahagian pelesenan Nike seperti namanya mengawal pelesenan nama jenama Nike. Okey, yang itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.